Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. So, hari ni Toki tak nak cerita pasal umpan, kita nak cerita pasal mesin pancing. Okay, sebab akhir-akhir ni banyak yang DM Toki, ada yang WhatsApp tanya macam mana cara nak pilih mesin pancing. Ada yang cakap, mesin ni okey tak untuk mancing rohu, mesin ni okey tak untuk mancing ikan patin, mesin ni okey tak untuk mancing kolam, sungai, tasik semua kan. Okay, so hari ni kita akan kupas serba sedikit cara-cara untuk pemilihan mesin pancing. So, stay tuned. Okey, sekarang ni kat depan korang ni korang tengok ada 4 saiz mesin pancing. Okey. Simple, Toki tunjuk dekat sini iaitu saiz 2000, saiz 3000, saiz 4000 dan saiz 8000. Okey. Kalau korang perasan dekat sini, mesin yang Toki keluarkan ni adalah semua jenis spinning. Kenapa Toki tak nak keluarkan jenis orang cakap BC? Kenapa Toki tak nak keluarkan contoh yang Toki ada yang macam BC, multiplayer dan sebagainya? Sebab mesin-mesin tu semua tak universal macam spinning. Macam bait casting, dia lebih sesuai gunakan untuk casting. Multiplayer, dia lebih sesuaikan guna untuk bottom dan sebagainya. Ya. Tapi kalau untuk spinning ni, korang boleh guna untuk casting, korang boleh guna untuk bottom, korang boleh guna untuk jigging dan sebagainya. So that's why kita gunakan yang spinning sahaja. Contoh yang spinning je. Sesuai dengan tajuk kita iaitu untuk korang yang baru-baru nak kat luar sana tu, yang ada bajet rendah tapi nak beli mesin yang sesuai dengan semua tempat. Okay. So yang pertama, untuk korang nak pilih mesin pancing, ikut korang punya orang cakap kemahuan. So simple je. Yang pertama sekali korang kena ingat korang dah ada rod ke belum dekat rumah. Okay. Kalau korang tak ada rod, korang ada bajet yang tinggi, so kau boleh beli mesin dulu ataupun kau boleh beli rod dulu. Okay, tak kisah kau nak pilih mana-mana dulu pun tak ada masalah. Tapi kalau kata korang tak ada bajet, korang ada nak beli mesin je sebab rod dah ada dekat rumah. So korang nak beli mesin saja. So pertama sekali sebelum korang beli mesin pancing, korang kena tengok dulu rod dekat rumah tu. Dekat rod tu dia ada tulis test line. Perasan tak? Okey. Apa itu test line tu? Okey, kita bagi contoh simple je sebab kita nak cerita pasal mesin. Tapi kita selit sikit dekat rod sebab apa? Rod dengan mesin ni tak dapat dipisahkan. Dia kena seimbang. Okey. Kalau kata dekat rod tu tulis test line dia maksimum, kebanyakannya pakai pound, betul tak? Dia tulis macam sekian-sekian berapa pound maksimum dia, betul? So ada juga yang pakai PE. PE dengan pound tak sama. PE adalah dia punya jenis tali lah. PE adalah material tali yang digunakan. Apa orang cakap, kalau korang perasan lah dekat rod tu ada tulis PE 1, 2 ke 2, 4 dan sebagainya. So itu adalah diameter tali yang digunakan, bukan pound. So ada yang cakap 1 PE bersama dengan 10 pound. Memang betul, tapi itu adalah kebetulan je sama. Tapi yang sebenarnya sekarang ni PE1 tu, diameter PE1 tu pun dah ada lebih yang daripada 10 pound dia punya kekuatan. So tak boleh guna sangat 1 PE bersama dengan 10 pound. So macam nak tahu benda tu, korang kena tengok balik chart untuk PE macam mana, chart PE macam mana, chart pound. So benda-benda tu simple je, korang check sendiri nanti. So kita nak cerita kat sini pasal mesin. So kalau katalah anggarannya maksimum kekuatan test line dekat rod tu adalah 6 kilo. Test line tu maksimum 6 kilo. So macam mana kalau rod tu tulis pound, macam nak tahu kilo? So korang kira sendirilah. So korang kena congak sendiri kat dalam Google lah, berlambak dah dia punya aplikasi, dia punya converter. So korang convert sendiri berapa pound, 10 pound tu bersama dengan berapa kilo. So korang tengok sendiri kekuatan rod korang dekat rumah tu berapa kilo maksimum dia. Kalau kata maksimum tu 6 kilo, so korang kena pilih mesin pancing yang maksimum drag dia tak melebihi daripada 6 kilo. Bukan apa, sebab kalau mesin korang lagi kuat dia punya kunci tu daripada rod dekat rumah tu, rod korang akan patah. Guarantee rod korang akan patah ataupun akan rosak. Dia punya orang cakap urat-urat fiber yang dekat ada batang rod tu confirm akan putus, lama-lama akan patah. Jelas. Melainkan rod korang tu jenis yang liat lah. Sebab sekarang ni memang viral lah rod-rod yang jenis liat-liat, yang boleh hayun-hayun, boleh angkut tongges sebagainya. Okay. So itu lain topik. Sekarang ni topik kita iaitu kita tengok dulu test line. Korang jangan ambil risiko. Okay. Korang tengok test line tu berapa. Kalau kata maksimum 6 kilo, kau ambil je apa-apa mesin drag. Kau pilih mana-mana mesin drag yang maksimum drag dia tak melebihi daripada 6 kilo.
Boleh je kalau korang nak ambil yang lagi tinggi daripada rod. Contoh, apa kata korang ada bajet yang rendah, alang-alang sekali beli kan, korang nak pakai untuk semua tempat, kau boleh je ambil mesin pancing yang kekuatan dia tinggi, sampai 10 kilo ke 12 kilo dia punya kunci drag ya. Tak ada masalah. Tapi korang kena kontrol dekat drag ni. Jangan terlalu kunci. Jangan terlalu ketat sampai melebihi daripada kekuatan rod tadi tu. Okay, jelas. So nak selamat, yang pertama sekali korang tengok rod korang dekat rumah kekuatan berapa kilo. Kau kena set dalam kepala korang benda tu. Berapa kilo rod dekat rumah. Berapa kilo kekuatan dia. Okay, jelas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, macam kita cakap tadi, apa-apa pun bajet lah. Apa-apa pun mestilah kena dengan bajet. Kalau korang sekadar pergi, korang tak ada bajet pun, korang memang tak ada pilihan. Nanti korang akan terbeli juga mesin-mesin yang tak sepatutnya. Okay. Yang pertama tadi, korang tahu bajet korang tahu rod apa yang dekat rumah, dan baru korang boleh pilih mesin pancing yang korang nak. So, jangan sekali-sekali pergi kedai pancing, terutama yang tak ada bajet lah. Yang ada bajet tu memang orang cakap apa, kadang-kadang orang pergi kedai tu bukannya nak bazir, kadang-kadang nak buat koleksi dan sebagainya, kadang hobi kan. So kita tak salahkan benda tu. Ini kita salahkan yang tak ada bajet tu. Yang tak ada bajet, tak tahu apa-apa, terus pergi kedai beli mesin pancing. Lepas tu balik rumah pasang dekat rod, pergi test dekat kolam, tak, rod patah. Lepas tu salahkan rod tak kuat katanya. So itu kena ingat. Apa-apa pun yang pertama sekali korang kena ingat, rod dekat rumah korang kekuatan dia berapa kilo. Itu yang pertama. Ya, yang pertama ingat rod ya. Okey, itu tadi bab yang pertama pasal rod. Okey, yang kedua, nak pilih mesin pancing. Yang kedua iaitu saiz. Okey, macam mana nak tentukan saiz mesin pancing tu? Korang sendiri yang tentukan. Sebab apa? Sebab setiap orang tak sama kekerapan dia orang pergi, betul? Ada yang kerap pergi kolam, ada yang kerap turun laut. So kau tak boleh tanya orang, kau kena tanya diri sendiri. So, macam orang kalau tanya Toki, Toki akan tanya satu je kat dia. Kekerapan korang pergi dalam setahun tu, korang pergi dekat mana? Kolam ke, lombong ke, tasik ke, sungai ke, laut ke? So, kalau kata dalam masa setahun tu kekerapan yang korang pergi adalah di laut. Kalau yang baru nak mancing tu, baru nak beli equipment tu, so korang just agak je. Dalam masa setahun tu agak-agak korang akan pergi dekat mana selalu? Mungkin dekat lombong, mungkin dekat tasik, betul tak? So, senang je. Dekat sini okay, ada tunjuk. Okay, kotak. Ni kita tunjuk pakai kotak sebab dekat sini lagi jelas untuk korang tengok. Korang tengok dekat sini. Saiz 1000, 2000, 3000, 4000. Jelas. Setiap saiz ni main peranan. Dia akan mengubah sesuatu performance mesin tu. Tengok, lagi tinggi saiz mesin tu, lagi kuat drag dia. Ini yang kita cakap tadi, maximum drag. Yang kena ikut kekuatan rod korang tadi tu. Faham ya? So, kita tak nak cerita pasal tu, kita cerita pasal saiz je dulu. Satu persatu, okay? Macam mana korang nak tahu saiz? Korang pergi mesin pancing, kedai pancing, korang tengok macam-macam jenis saiz. Korang dah blur dah. Mulalah dalam fikiran nak pilih mesin berdasarkan brand. So, jangan pilih mesin berdasarkan brand. Lain brand, lain performance dia, lain brand, lain kualiti dia. Okay? Ada yang mesin A brand dia top, tapi kualiti dia down. Ada mesin yang B, brand dia tak top, tapi kualiti dia tinggi. So depends pada orang cakap apa, sesuatu material produk tu lah. So kita kat di sini kita cerita pasal saiz. So kalau kata kekerapan yang korang pergi dalam masa setahun tu adalah di darat. Contoh dekat lombong, dekat tasik, dekat sungai, dekat kolam. So korang tahu tempat-tempat yang korang pergi tu, dia kedalaman dia tak terlalu dalam. Walaupun lombong kita tahu dalam, tapi dia tak terlalu dalam sangat, yang memerlukan tali sampai masuk 400 meter, 500 meter. Sekadar 200 meter pun dah cukup, 250 meter pun dah cukup. Betul tak? Kalau macam kolam, of course lah, tali 150 meter dah cukup, 100 meter pun dah cukup. Betul? Sebab itu kita cakap tadi, untuk pemilihan saiz, korang sendiri sahaja yang tahu kekerapan yang korang pergi dalam masa setahun tu dekat mana. Macam kita cakap tadi, kalau kau kerap pergi dekat lombong atau tasik atau sungai atau kolam, so korang tahu dah rate-rate yang kita cakap tadi, kedalaman dia tak terlalu dalam. Sekadar 250 meter pun dah cukup dah. 250 meter ni adalah bukan kedalaman, tali. Jumlah tali yang boleh dimasukkan. So maksudnya tali tu boleh keluar sampai 250 meter. So kalau kedalaman kolam tu sekadar macam orang cakap majoriti lah, kalau mancing dekat kolam, tali akan keluar lebih kurang dalam 20 meter ke 30 meter ke, depends pada kolam lah. Okay, depends pada kolam. Lagi besar kolam tu, lagi banyak tali korang keluar nanti. So tapi dia takkan lebih daripada sampai 100 meter, 150 meter, tak lebih. Melainkan kalau korang dapat ikan tu mega dan kolam tu pun besar, so mungkin akan cecah juga 100 meter, tapi jarang sikit lah. Tapi kalau kata untuk korang yang tak ada bajet tu, ada bajet rendah tapi nak mesin yang boleh guna dekat semua tempat, terus terang direct Toki cakap, kau ambil je saiz 4000 ni.
Sebab apa? Saiz 4000 ni, ini adalah mesin untuk saiz 4000. Okey. Kalau korang tengok, untuk saiz 4000 ni, dia tak terlalu besar dan dia tak terlalu kecil. Dia sedang-sedang orang cakap saiz 4000 ni. That's why saiz 4000 ni kalau korang tengok dekat pasaran, dia punya orang cakap permintaan ataupun dia punya market tu adalah tinggi berbanding dengan saiz lain. Okey. Sebab apa? Saiz 4000 ni adalah pilihan pemancing yang newbie, orang-orang baru, orang yang baru nak mancing, orang yang dah lama mancing pun dia akan cari juga saiz 4000 ni. Sebab 4000 ni dia universal. Kau boleh mancing tempat dalam, kau boleh mancing tempat cetek. Okey, kalau yang saiz 2000, saiz kecil pun laku juga. Tapi laku kepada orang yang ada bajet tinggi sebab dia mungkin nak beli untuk guna dekat kolam je. So dia akan saiz yang kecil. Sebab itu dia cakap tadi, apa-apa pun bajet korang. Tapi kalau korang yang tak ada bajet tu, korang tak ada pilihan. Kau ambil je saiz 4000 ataupun saiz 3000 ni. Tapi untuk saiz 3000 dengan 4000 ni selalunya tak beza sangat pun. Tak beza sangat tu dari segi apa? Daripada segi harga. Okey, kita cakap daripada segi harga. Sebab apa tau? Kalau korang perasan, contoh kau ambil brand yang sama, korang boleh compare kan. Brand yang sama saiz 1000, saiz 3000, brand yang sama saiz 4000. Kadang-kadang beza dia dalam RM20, RM30 je beza dia. Tak jauh sangat pun beza dia. Kadang beza dia ada lebih kurang dalam RM40, RM50 beza dia. Tapi orang cakap apa? Kau tak ada bajet. Bila kau tak ada bajet, kau tak ada pilihan. Kau kena beli satu mesin yang boleh guna untuk semua tempat. Faham? So kau ambil je saiz 4000, kau dah tahu okey mesin aku 4000, aku dah boleh sesah mana-mana tempat aku nak pergi. Kolam ke tak ada dia kau pakai mesin 4000 orang gelakkan kau dekat kolam. Tak ada dia. Sebab pemancing semua pun dah tahu. Ada yang suka 1000, ada yang suka besar, ada yang suka kecil mesin dia. Tapi kalau kau pakai yang saiz 8000 macam ni, kau mancing dekat kolam mungkin ada sikit lah. Kena bahan sikit lah sebab 8000 ni selalunya orang guna dekat laut. Tapi kalau untuk saiz 4000 ni memang orang cakap apa universal. Korang boleh guna untuk semua tempat. Okay, untuk orang yang ada yang tak ada bajet, yang ada satu bajet untuk satu mesin tapi nak guna dekat semua tempat. So korang ambil je saiz 4000 ni. Okay, ini pada pendapat saya lah. Mungkin orang dekat luar sana cakap 4000 besar sangat, ambil je 3000. Itu pendapat masing-masing. So macam kita cakap tadi, untuk korang nak selamat, korang sendiri yang tentukan. Saiz 3000 boleh, saiz 4000 boleh, saiz 2000 pun boleh. Tapi macam kita cakap, kalau kau nak selamat, ambil 4000. Besok-besok kalau kawan-kawan ajak mancing dekat jetty ke, pergi mancing dekat kelong ke, korang boleh buat juga bawa 4000 ni. Sebab dia banyak. Saiz 4000 ni anggaran dia. Okay, kita ambil contoh mesin Rev Z. Okay, kita contoh. Kau tengok 4000 ni. Dia boleh pergi sampai 270 meter. Tali kasar 0.3 mm pun, kekuatan 4.5 tali tu, kau boleh masuk sampai 270 meter. Kalau ambil tali yang berat, yang kasar lagi pun, kalau kata kau ambil 6.4 kg, kekuatan tali tu, memang cukup kuat lah 6.4 kg tu, boleh masuk lagi sampai 190 meter untuk mesin yang kecil ni, 4000 ni. So, kalau kata sekadar kawan ajak mancing dekat kelong ke, dekat jetty ke, boleh sangat. Dan ada juga yang cakap, tanya, lepas ke nak pergi mancing dekat laut dalam pakai 4000? Terus terang Toki cakap, Toki sendiri pun kadang-kadang mancing laut dalam pakai 4000 ni. Toki sendiri pun pakai 4000 ni. Sebab apa? Sebab awal-awal tu Toki tak confident nak pakai 4000 ni. Tapi bila Toki dah pergi 4000 ni, Toki pernah naikkan ikan dekat laut. Macam ikan yang boleh dikatakan yang medium-medium juga. Tak terlalu ringan, tak terlalu berat. Tali tak habis pun satu spool. Tak habis pun tali satu spool ni. Tebal lagi jarak dalam dia tu. So orang cakap 4000 ni universal, semua saiz. Tapi kalau korang ni jenis yang cerewet, okay, korang jenis cerewet, nak yang kecil, nak yang orang cakap apa sesuai, so korang ambil je saiz 3000. Nak lagi kecil ada saiz 2000. Tapi jangan salahkan Toki kalau korang ada kesulitan bila korang nak pergi satu tempat yang lain. Contoh bila korang nak mancing dekat laut ke, bila kawan ajak mancing dekat kelong ke, dah mula kelang kabut, nak kumpul duit, nak pergi beli mesin pancing lagi. Faham? So kat sini kita cerita pasal bajet korang. So kalau kata korang ada bajet tinggi, korang ada pilihan nak beli yang kecil dulu, besok nak pergi lain tempat boleh beli mesin besar sikit. Tapi kalau kata korang tak ada bajet, kau ambil je saiz 4000 ni, selesai masalah korang. Ataupun ambil je saiz 3000 ni, selesai masalah korang. Tapi macam kita cakap tadi, saiz 3000 dengan 4000 ni kalau korang perasan sama brand, sama model, tapi lain saiz, harga dia beza sikit je. Beza dia lebih kurang dalam RM30, RM40 je beza. Apa salahnya? Ambil je serba besar. Senang. So ada bajet lebih esok, beli mesin kecil sikit. Bila mesin kecil ni gunalah untuk tempat-tempat yang cetek. Jelas kat situ. So itu adalah cara untuk korang buat pemilihan saiz. Okay, kita tak nak cerita pasal lain lagi, cerita pasal saiz. So macam mana nak pilih saiz? Macam kita cakap tadi, korang ada bajet yang rendah, cukup-cukup makan, tapi korang nak pakai mesin tu lama,
Nak sesah mana-mana tempat, kau ambil je saiz 4000 tu. Memang selamat saiz 4000 ni. Kalau kata korang ada bajet yang tinggi, korang nak beli 2-3 mesin, korang ambil je saiz yang kecil satu, saiz yang besar satu. So macam mana nak cakap, bila korang mancing kolam, pakai yang kecil. Bila kawan-kawan ajak mancing lombong ke, tasik ke, sungai ke, macam kelong ke, jeti ke, jeti tak payah sangat lah kot. Kalau kelong mungkin lah. Kelong ke, kau pakai mesin besar. Tu kalau ada bajet tinggi. Kalau tak ada bajet tinggi, kau ada satu bajet je nak pakai semua tempat, ambil je 4000. Kau memang tak ada pilihan. Tapi macam kita cakap tadi, walaupun dia saiz dia besar 4000, sebenarnya dia tak besar mana pun. Bila dia dah pasang dekat rod, nampak memang dah cun-cun lah. Tapi macam kita cakap, jangan kau pilih saiz sampai terlupa pandang benda-benda lain. Benda-benda lain tu kejap lagi kita akan explain. So ini cerita pasal saiz. Okay, korang dah terima, korang dah faham pasal saiz. So kita cerita pula pasal yang seterusnya. Okay, sekarang kita cerita pula pasal fungsi dia. Okay, sekarang ni macam pertama tadi, korang dah tahu kekuatan rod korang kat rumah tu berapa kilo. Okay, yang tak ada rod kat rumah macam kita cakap tadi, tak apa, korang boleh beli mesin dulu. Okay, yang ada dah ada rod dekat rumah, macam kita cakap tadi, yang pertama korang tahu, kena ingat je dalam kepala sampai habis korang beli mesin, korang kena ingat je dalam kepala rod korang tu kekuatan dia berapa kilo. Okay, yang kedua tadi korang dah ada saiz, korang dah tahu dah saiz apa yang korang nak, betul tak? Korang dah tahu macam mana Toke cakap tadi, ada bajet tinggi boleh beli 2-3 mesin, tapi tak ada bajet tinggi beli je satu mesin tapi boleh pakai dekat semua tempat. Okay, kau dah ada tahu rod berapa kilo, kau dah ada pilihan saiz kau, sekarang ni kau nak tahu fungsi dia pula. So macam mana fungsi dia tadi? Macam kita cakap tadi, fungsi dia ada banyak. Ada dia punya drag dia, ada ball bearing dan sebagainya. Okay, so untuk nak tentukan satu mesin tu sesuai dengan kau punya rod dekat rumah tu, of course lah kau kena tengok drag dia. Okay, ini yang penting, yang macam kita cakap tadi tu. Okay, dekat sini kita pakai kotak ni lagi, kita tunjuk. Okay, drag. Okay, let's Jepun pula lah. Okay, drag tadi tu. Okay, ini adalah untuk contoh chart untuk mesin Offmare ni, Offmare Regio 2000. Okay, Offmare Regio 2000. Okay, macam ni Okay, actually kalau kau tak ada kotak pun, kau pergi kedai pancing tu, memang dia tak letak kotak, dia letak mesin je. So kau jangan panik, dekat mesin ni pun ada tulis dah. Okay, sebab kita pakai kotak ni lagi jelas korang dapat tengok nanti. Okay, yang pertama, bila kau dah tahu saiz semuanya, kau dah pilih saiz mesin, kau tengok saiz yang kau ambil tu. Contoh kita bagi contoh 2000 lah. Okay, 2000 punya saiz. Okay, maximum drag dia 2.5 je. Rendah, betul tak? 2.5 je. So kat rumah rod korang 6 kilo kekuatan dia, boleh tak? Maksudnya boleh lah. Sebab kalau kata kau kunci maximum drag tu pun, betul maximum drag lah. Maximum drag power ni maksudnya kekuatan kunci ni tadi ni. Bila kata kau kunci sampai tahap maksimum dia pun, kekuatan ikan tarik, bukan kekuatan berat, bukan berat ikan ni, kekuatan ikan tarik sampai 2.5 pun tak ada masalah, dia boleh tampung lagi. Tapi kalau kekuatan ikan tu tarik sampai 4 kilo ke 5 kilo, dia still akan pusing. So kau jangan salahkan mesin lah. Jangan salahkan mesin sebab dekat sini dia dah ada tulis dah. Dekat situ dia dah tulis maximum drag semua. Okay, untuk maximum drag untuk 2 kilo ni 2.5 kg. So kau tahu, maksudnya boleh lah kau guna dekat rod kau. Tapi kalau kata macam kita cakap tadi, kau tak ada pilihan, kau hanya ada satu bajet, iaitu saiz 4000, kau nak beli saiz 4000. Okay, contoh kita ambil contoh kotak dia, Refro siapa ni, Refro Z. Okay, Refro Z. Okay, macam ni. Okay, kat sini dah tertera jelas jelas sangat dah nampak. Benda yang pertama kau tengok maximum drag dia 7 kilo. Kau kat rumah kau cakap, kau kat rumah 6 kilo je, maximum drag kat sini 7 kilo. Saiz 4000 yang macam Toke cakap, universal. So jangan confuse, jangan kau terus tolak mesin ni. Maksudnya kau boleh je beli mesin ni, tapi kau janganlah kunci sampai maksimum 7 kilo. Sebab kalau kau dah tahu maksimum kunci dia sampai maksimum pun 7 kilo kekuatan, so kau janganlah kunci sampai 7 kilo. Sebab kau tahu rod dekat rumah tu 6 kilo je. So kau kunci je agak-agak. Agak-agak kau tengok rod kau tu dah melentur, dia punya lenturan dah maksimum, so kau jangan kunci lagi lah, stop lah kat situ. So kau tak boleh nak push lebih daripada kemampuan dia. Jelas kat situ Itu adalah pasal maximum drag dia. So macam kita cakap tadi, ini adalah sampingan sekali imbas. Kau tak perlu nak kaji dalam sangat pun. Sekadar kau tengok, kau ingat rod kat rumah. Kau tengok maximum drag, kau ingat rod kat rumah. So ingat, bila kau ada saiz 4000, kau nak beli saiz 4000, rod kat rumah 6 kilo, tapi kat sini maksimum 7 kilo. So kau beli je, tak ada masalah. Sebab drag ni boleh kontrol.
Bukannya kalau dah tulis 7 kilo dia tarik, tak ada. Kunci lah, control dia punya drag tu. Jelas kat situ kan. So jangan disebabkan maximum drag ni korang dah, orang cakap apa, terlepas, apa orang cakap apa, dah terconfuse, and then kau terus apa orang cakap refuse benda tu, tak mau ambil benda tu dah, tak nak balik mesin ni, cari mesin lain. So kau control lah drag ni. Sebab itu kita cakap tadi, size 4000 ni universal. Bila maksimum sampai 7 kilo, next time bila kau ada budget, kau boleh beli rod yang kuat sikit. Mungkin yang sampai 8 kilo, 9 kilo, 10 kilo. Rod kuat sikit tak apa, jangan mesin terlalu kuat sangat. Sebab nanti susah kau nak control. Sebab macam kita cakap tadi, bila sebelum kau mancing, kau dekat rumah, bila kau dah pasang mesin dekat rod ni, memang kau kata, oh tak apa, kalau rod tu melengkung dah agak maksimum tengok, tak payah kunci lagi dah, cukup dah. Okay, kita boleh adjust benda ni. Tapi bila ikan tu dah makan, bila kau dah mancing, ikan dah makan kau punya umpan, tali dah mengkelang kabut keluar daripada drag, automatik kita dah lupa dah step-step nak kunci drag tu. Tapi kalau yang biasa mancing tu, macam even toke ke apa, sesiapa pun, dia dah tahu dah main control drag tu. Tapi kalau orang baru ni, dia akan jadi kelang kabut, dia akan kunci drag tu maksimum. Sekali, tak, jualan akan patah. So, nak selamat, macam kita cakap tadi, kau boleh ambil yang 7 kilo dulu, tapi ingat, bila kau dah tahu maksimum drag sini 7 kilo, rod dekat rumah 6 kilo je, jangan kunci sampai habis. Kunci agak-agak je. Right? Tapi kalau kata maksimum drag dekat sini tadi, contoh kata kau ambil yang size, okay, kalau macam tengok Regio ni, 4000 dia punya drag, kunci tak kuat, 5 kilo je. Kau jelas tak itu? Nampak tak perbezaan dekat sini? Macam kita, that's why macam Tokyo cakap tadi, lain mesin, lain brand, lain quality, lain performance. Kau tengok tak off-may Regio ni, 4000 dia, maximum drag dia 5 kilo je. So maksudnya bila kau ambil size 4000 ni, jenama yang ni, tak kisahlah apa-apa jenama pun, kau tengok je lah maximum drag dia 4000, maximum drag dia 5 kilo. So dengan senang hatinya kau boleh pakai mesin 4000 tu, kau boleh kunci sampai maksimum pun tak apa, tak ada masalah. Tapi macam mana nak tahu kekuatan drag tu? Oh cakap apa tu, performance dia berguna dekat mana, fungsi dia dekat mana? Fungsi dia apabila ikan tu tarik kau punya tali tu keluar daripada spool. Bukannya 5 kilo ni berat ikan. Banyak orang yang kat luar sana yang baru memancing tu, dia akan tengok 5 kilo ni, dah dalam kepala dia dah fikir ikan 5 kilo. So jangan. Sebab ikan 2 kilo pun boleh buat tarikan yang sampai 6 kilo. Ikan yang 3 kilo boleh sampai 7 kilo, 8 kilo tarikan dia. So kau kena agak-agak. Okay, jelas agak-agak. So macam mana nak control dia? Walaupun ikan tu tarik kuat, kau dah kunci maksimum pun, ikan tarik kuat. So itu yang feelingnya memancing. Kau layan je ikan tu. Kau layan je. Lama-lama ikan tu akan penatnya. Sebab ikan tu nak kena tarik, kena tarik, kena tarik, kena tarik. So dia akan penat. Macam manusia juga. Okay. So macam kita cakap tadi, maximum drag kau tengok dekat sini. Kalau kata 5 kilo, rod dekat rumah 6 kilo, so kau dah tahu. Kau kunci habis pun, rod dekat rumah pun tak terjejas. Melainkan rod dekat rumah kau tu lain yang dia tulis, lain performance dia. Tapi kalau rod yang kat rumah kau pakai tu memang kualiti dia tinggi, mahal, so itu yang tulis, itulah kualiti dia. Okay, jelas kat situ. So ini adalah berkaitan dengan maximum drag. So bila kau dah pilih apa tu mesin size dia, kau dah tahu dah size kau tu berapa dia punya kemampuan dia, maximum drag dia, ni baru kita tengok benda lain pula. Okay, sekarang ni kau dah tahu. Dah tahu apa benda drag tu, kau dah tahu pilih size, kau dah tahu drag apa. So sekarang ni kau nak tengok lagi benda lain. Okay, contoh size kau dah ada. Okay, kita ambil ni lah, senang. Kita ambil contoh size 4000 ni lah, senang. Okay, 4000 ni. Yang ni semua kita tolak tepi dulu. Okay, bagi contoh satu je, 4000 ni. Okay, mesin 4000 ni. Kau nak pilih mesin ni. Sebab kau cakap apa tadi? Mesin ni maximum drag dia tadi 7 kilo. Okay, maximum drag 7 kilo. Kat rumah rod 6 kilo. Tapi tak apa kau cakap. Sebab nanti kau nak adjust drag ni supaya kunci dia tak payah ketat sangat. Okay. Kau dah target dah mesin ni. Sekarang ni kau nak tengok spek dia pula. Okay. Sekarang ni kau tengok ball bearing. Dekat sini rasa ada tulis tak? Okay, dekat sini tak tulis ball bearing dia. Tapi kadang kat tepi dah tulis. Tak ada kot. Okay, ada sini. Kau nampak? Semua macam kita cakap tadi, tak semestinya dekat kotak je. Dekat sini pun akan ada tulis. Nampak? 10 bearing system. 10 bearing system. Okay. Kita pakai kotak. Tunjuk kotak. Okay. 10. Okay. Kat sini ada ni pembetulan. Kau nampak tak?
Dekat sini tulis 9. Perasan tak? Dekat sini tulis 9. Tapi dekat sini tulis 10. So, kau jangan rasa kotak ni salah. Korang jangan salahkan kotak. Dan korang jangan salahkan mesin. Sebenarnya betul. Sebenarnya. Okay, sini 10, sini 9 je dia tulis. Nampak tak? Sini dia tulis 9. Berbanding dekat sini. Okay, kita bagi contoh. Nampak? 7 tambah 1. So, kalau orang yang dah tahu tu memang dia dah tahu dah benda ni. Tapi yang tak tahu dekat luar tu, dah jam dah. Nak pula orang yang baru mancing tu, dah jam dah. Benda pula 7 tambah 1 ni. Bearing. Kenapa tak tulis 8 terus? Betul tak? Ibarat macam kita ni tak sekolah pula dia buat kan. Ada pernah Toki tanya seorang kan, 7 tambah 1 ni apa kan? Dia akan cakap, okay, 7 ni sebenarnya ball bearing asal mesin ni. Tapi bila lama-lama kilang ni upgrade, dia tambah lagi satu ball bearing supaya performance lagi power. So that's why dia tambah satu. So sebenarnya salah, bukan itu maksud dia. 7 tambah 1 tu bermakna satu lagi bearing tu adalah dekat roller ni. Faham tak? Yang tak ada tulis tambah 1 tu bermakna dekat sini tak ada roller. Tak ada ball bearing. Roller tetap ada. Tapi dalam roller ni ada ball bearing. Ball bearing ni akan melancarkan roller ni pusing. Faham? Bila roller ni pusingan dia lancar, tali korang tu susah nak rosak, lambat nak rosak. Sebab apa? Dia punya geseran tu terlalu rendah. Sebab apa? Bila kau gulung mesin ni berpusing, dia akan gulung tali, betul? Bila dia gulung tali, roller ni pun akan berpusing. Roller ni akan melancarkan gulungan tu. Tapi kalau yang tak ada ball bearing pun, roller ni still berpusing. Tapi pusingan dia berdasarkan grease tu saja. Kelicinan grease tu saja. That's why kalau mesin yang tak ada ball bearing dekat sini, bila dia mancing, lama-lama dia akan servis juga. Dia akan buka skru sini, dia akan servis, dia akan masukkan sikit grease supaya benda ni lancar. Kalau tak buat macam tu, memang still dia boleh gulung. Benda ni still boleh pusing. Boleh dia gulung. Tapi tali korang akan cepat rosak. Bila tali korang rosak, terutama yang pakai braided ni, yang jenis benang ni, lama-lama dia akan berbulu dan dia akan putus. Okay, putus kalau dekat rumah tak apa. Time tengah test putus tak apa. Kalau tengah dapat ikan putus, memang menyumpah lah kita kat situ. So, that's why lah kita cakap, kalau 7 tambah 1, ada tulis perkataan tambah tu bermaknanya dekat sini ada satu lagi bearing. Kalau yang tak ada tambah tu, jangan pula tak beli. Jangan cakap, oh lah tak ada tambah lah. Tak boleh lah nak beli mesin ni kan. Tak ada bearing kat sini. Bahaya nanti Toki cakap tali boleh rosak. Boleh je korang beli. Tapi korang kena servis lah. Rajin sikit letak grease. And then kalau korang ada budget, korang boleh beli ball bearing sendiri. Pergi kedai pancing. Cakap saya nak upgrade letak ball bearing kat sini. Boleh, tak ada masalah. Ada aksesori dia boleh letak ball bearing dekat sini. So kau ambil marker, kau tulislah sendiri 7 tambah 1. Okay. Tapi kalau yang macam cakap tadi, kalau dah korang perasan dekat sini, ada perkataan tambah 1 tu bermaknanya dekat sini memang ada ball bearing. Sama juga macam mesin yang ni tadi. Dekat sini tulis 10, dekat sini tulis 9. Sebab apa? Sebab dia tak nak tulis perkataan tambah tu, tapi korang sendiri akan faham. Sebab korang dah tahu. Yang tak tahu tu dia memang takkan tahulah. Tapi bila dia dah tahu tulis sini 9, kat sini 10, automatik dia akan cakap maksudnya ada tambah lagi satu ball bearing dekat sini. Okay? So korang terima benda tu Itu adalah berkaitan dengan ball bearing. So ada yang tanya lagi, kat manakah kedudukan ball bearing yang lain? Okay, so macam mana nak tahu pula kedudukan dia? So untuk nak tahu kedudukan ball bearing itu bukannya senang. Okay, bukannya senang nak tahu kedudukan sesuatu ball bearing tu. Sebab mesin ni dah siap pasang semua, dah siap berskru semua. Macam kita cakap tadi, takkan kau nak bawa screwdriver, nak barai mesin tu depan toke tu, nak tengok satu persatu, betul tak? So senang je. Kalau kau tak dapat tahu kedudukan dia dekat mana. Tapi kau boleh test dia punya performance. Macam ni 10 ball bearing. So kau try hayun satu pusingan, kau lepas. Nampak tak? Lembut dia punya pergi. Sekali nampak? Kau tak payah hayun kau kuat macam ni. Sebab kalau kau hayun kau kuat macam ni, yang ball bearing 3 pun akan pusing laju. So kau pulas macam ni je. So kau nampak tak? Dia lembut benda tu. Kalau yang macam ni, ball bearing dia 8. Still lembut. Sebab apa? Sebab mesin ni kecil, tapi 8 ball bearing. Tapi mesin ni besar. That's why dia sumbat sampai 10 ball bearing. Okey, kat mana kedudukan dia adalah normal. Kalau macam sesuatu mesin tu, dia dekat dalam gear ni akan ada ball bearing lagi. So Toki pun tak ada nak buka mesin ni, tak adalah nak tunjuk dekat korang. Sebab lain mesin, lain kedudukan ball bearing dia. Tapi apa yang korang perlu tahu, dalam ni kalau ada tulis banyak tu ball bearing, banyak tu lah ball bearing yang ada sumbat dekat dalam ni.
Okay, mungkin dekat gear dia, mungkin dekat dalam spool ni. Dekat spool ni pun ada ball bearing ya. Okay, kita bagi tunjuk contoh. Okay, yang boleh kita tunjuk contoh, kita tunjuk contoh. Yang mana susah tu kita tak payah tunjuk contoh. Alright, so korang nampak tak kat sini? Sini dia ada ball bearing. Kat sini saja dah pakai 2 ball bearing. Korang nampak? So ball bearing ni fungsi dia yang dekat sini lah. Dia akan melancarkan orang cakap apa, melancarkan pusingan ni tadi. So bila kata dia ada letak ball bearing dekat situ, kalau kata tali ni apa ni orang cakap apa, kau dah kunci drag, tali keluar daripada spool akan pusing, dia kurang bagi stres dekat batang shaft ni. Batang ni dia akan bagi kurang stres. Secara automatik korang punya pusingan tadi tu tak kacau dia punya sistem pin dekat dalam ni, and then dia tak kacau, tak terlalu stres kan korang punya drag pad ni dan sebagainya. So ini adalah satu contoh kedudukan bearing lah untuk yang mesin ni. Tapi kalau kita tengok contoh mesin lain, kita tunjuk sikit kat sini mesin lain. Ini adalah brand Daiwa, Refrost Z. Okay, Refrost Z. Kita tu ambil juga Daiwa lagi satu, tapi Refrost juga. Tapi bukan Refrost Z, Refrost sahaja. Okay, kita tengok. Yang ini ball bearing dia tak sure berapa. Okay, kalau korang tengok dekat sini, tak ada ball bearing tunjuk. Tapi korang boleh tengok dekat kotak. Okay, kat sini korang tengok 4 je ball bearing dia. Alamak, sikit betul tak? Sikit je ball bearing dia. So bila dah tahu sikit saja 4, dekat sini pula tak ada tulis. Agak pelik juga ball bearing tak tulis dekat mesin. Okay, tak apa. So bila dia tak ada tulis, korang tak payah buka benda ni, tapi kita nak tunjuk contoh saja. Bila kau dah tahu sini 4 je ball bearing dia, so kau tengok dalam ni tak ada. Tak ada ball bearing. Bila tak ada ball bearing, kat sini pun tak ada tulis ball bearing dia berapa. Okay, kat sini pun tak ada tulis ball bearing dia. So korang kena ingat satu je, ball bearing itu kedudukannya hanya dekat dalam mesin ni. So maksudnya dekat sini tak ada ball bearing, dekat dalam spool ni tak ada ball bearing. Okay, so macam mana kita cakap tadi, bergantung pada brand, bergantung pada model, bergantung pada jenis-jenis mesin tu, saiz dia dan sebagainya. Ada mesin yang ada tulis ball bearing dekat sini, ada yang tak ada. So that's why bila tak ada tu, macam contoh ni, tadi kita test yang 10 ball bearing, yang 8 ball bearing. Okay, ni 8 ball bearing saiz kecil 2000, yang ni 3000, atas sikit je. Tapi dia 4 je ball bearing dia. Macam ni kecil-kecil pun ada 8 ball bearing, betul? So kita test, kita try hayun satu kali Kau nampak tak? Kelancaran dia still sama macam ball bearing banyak. Kau perasan Kelancaran dia still sama. Sebab apa? Sebab mesin ni, walaupun ball bearing dia rendah, walaupun ball bearing dia sikit, tapi dia lebih menggunakan grease untuk melancarkan suatu benda. So that's why kalau korang beli mesin pancing, jangan salah beli. Okay, jangan bila korang tengok ball bearing tu banyak, korang beli. Jangan kau tengok mesin tu ball bearing sikit, kau tak nak beli. So kau kena ingat, walaupun ball bearing dia sikit, tapi kelancaran dia lembut. Nampak? Lancar. Memang lancar. Sebab kadang-kadang macam kita tengok air rotor ni, kadang-kadang benda-benda ni dia cakap performance dia punya orang cakap apa, material dia, quality dia dah di up to date lah, dah di upgrade. Okay, setiap satu mesin tu dah di upgrade. That's why walaupun ball bearing dia sikit, tapi dia still lancar. Tapi kau kena ingat, bila ball bearing sikit, benda lancar, maksudnya dia lebih menggunakan grease untuk kelancaran berbanding dengan ball bearing yang banyak macam ni, 8 ball bearing untuk melancarkan dia. Maksudnya dia kurang menggunakan khidmat grease, tapi dia lebih kepada menggunakan ball bearing untuk kelancaran. Berbanding dengan mesin ni, dia lebih menggunakan grease berbanding ball bearing. So apa beza dua mesin ni? Apa beza dia dengan yang lain ni? Yang dua ni. Yang ini 10 ball bearing, yang ini 8 ball bearing, yang ini 4 je ball bearing dia. Beza dia kau kena ingat. Yang ini kau kena rajin servis. Yang ini pun kau kena rajin servis juga. Tapi maksudnya kekerapan kau kena rajin yang ini. Sebab dia lebih kepada menggunakan grease berbanding yang menggunakan ball bearing. Okay, ball bearing tu pun kau kena servis juga. Sebab kau tak nak bagi dia karat. Bila dia karat sama juga. Dia tak bergerak juga benda tu. Ball bearing tu pun akan jam juga bila berkarat. So nak tak nak memang kau kena servis. Mesin pancing, kereta, motor, semua benda kena servis. So yang korang kena tahu,
Bila korang beli mesin pancing yang ball bearing dia rendah, korang kena rajin servis. Sebab apa? Dia menggunakan grease untuk bergerak. Kalau kata ball bearing banyak, kau kena still servis juga, tapi tak terlalu kerap. Tapi kau servis tu sekadar untuk mengelakkan daripada ball bearing tu jam. Jelas kat situ ya. So korang dah tahu pasal ball bearing, kau dah tahu dah macam mana kita explain sedikit tadi pasal kedudukan dia, ya. Apa yang tambah satu tadi, apa yang 7, dekat mana kedudukan dia, mungkin ada dekat dalam spool tadi macam kita tunjuk contoh, ada yang tak ada dekat dalam spool, betul tak? So itu adalah berkaitan serba sedikit lah. So actually benda tu pun tak penting sangat pun, bukan penting juga, tapi orang cakap apa, benda tu kau tak perlu tekan sangat untuk menentukan pemilihan mesin pancing. Sebab macam kita cakap tadi, ada yang rendah tapi performance dia boleh tahan juga licin dia, betul tak? Tapi yang ini performance dia lancar, tapi ball bearing ni pun banyak juga, betul. That's why itu yang membuatkan permainan harga sesuatu mesin. Sebab itu kalau macam korang tengok mesin yang Regio ni, walaupun dia kecil-kecil, macam dia kecil-kecil macam ni made in Japan, dia sekecil-kecil macam ni pun 2000 ni pun harga dia pun lebih kurang dalam market pun dalam 200 ke 200 lebih lah satu biji. Okay. Tapi kalau yang macam ni, brand dia Daiwa, macam kita tahulah brand dia, untuk saiz 3000, ball bearing dia rendah tapi harga dia tinggi. Mungkin dia bermain dengan performance dalam kualiti-kualiti dia. That's why dia walaupun ball bearing rendah, tapi dia still lancar, still boleh berpusing. That's why kita cakap, jangan disebabkan ball bearing tu korang terbatas untuk pilih satu mesin. Ball bearing tu hanya sampingan saja. Yang penting korang kena tahu kualiti dia. Okay? Macam kita contoh banyak kali dia tunjuk tadi, walaupun ball bearing dia rendah, dia still boleh pusing lancar macam pakai ball bearing. Sebab apa? Dia menggunakan khidmat grease dan performance dia. Macam yang ini, dia menggunakan performance dan juga ball bearing. That's why harga dia 200 lebih untuk saiz kecil 2000. Yang ini untuk saiz 3000 ni pun harga dia lebih kurang 200 lebih juga. Faham tak? Kau nampak ke tu? Dia besar tapi 200 lebih. Brand dia pun lagi tinggi. Brand dia lagi terkenal berbanding dengan Offman ni. Okay, Offman ni pun terkenal juga dekat Japan. Tapi harga dia kecil saja pun dah mahal. Sebab apa? Dia bermain dengan ball bearing berbanding dengan yang 4000 ni. Okay. So korang jelas dekat situ pasal bersedikit lah pasal ball bearing, di mana kedudukan dia. So macam mana kita cakap tadi, kedudukan dia yang tepat kita tak dapat nak tahu dekat mana, tapi kita boleh uji ketepatan ball bearing tu. Tapi kalau kata korang test ball bearing tu, mesin tu, dia tunjuk ball bearing dia banyak. Contoh kalau kata ada 10, 11, 12 ball bearing, tapi bila korang pusing dia, sekejap je dia stop. Sekejap je dia stop. So that's why kau tengok harga dia. Harga dia akan murah sikit. Tapi kalau kau tengok macam mesin yang mahal macam ni, 10 ball bearing dia, tapi bila sekali pusing dia lancar. Maksudnya masa kau hayun, kau pegang ni, kau hayun ni pun, kau kayuh ni pun kau dah dapat rasa kelembutan dia. Maksudnya mesin yang kau pegang ni, sebab itu kena pegang mesin tu macam ni, kau kena kayuh. Kau akan dapat rasa geseran dekat sini. Kalau kuat rasa geseran tu, maksudnya dia punya performance tak berapa nak cun sikit lah. Bukan tak boleh beli, tapi tak berapa nak cun lah. Tapi kalau kata kau pegang macam ni, kau kayuh, kau tak ada rasa apa gegaran dekat sini, geseran dekat sini, kau kayuh pun kau tak ada rasa apa geseran, kau try hayun. Kau try tengok pusingan dia. So kalau lancar semua, maksudnya okey lah. Dan harga dia pun selalunya akan mahal sikit lah. So itulah orang cakap, lagi banyak ball bearing, lagi mahal harga mesin tu. Tapi depends juga, ada yang ball bearing dia sampai 12. Macam apa tu, brand-brand di luar, macam brand-brand yang orang susah nak percaya lah. Contoh macam brand-brand daripada China semuanya, ada yang murah, ada yang sampai RM70, RM80. Tapi ball bearing dia, bapak, sampai 12, 13 ball bearing dia. Harga RM70, RM80 je. Betul lah. So itu bukannya korang tak boleh beli, boleh je beli. Tapi korang kena beli, kau test dulu macam mana. Baru korang dapat tahu, patutlah dia murah. Sebab bila ball bearing banyak pun, bila kayu pun still ada rasa geseran dia, kayuhan dia pun macam orang cakap apa, tak lancar dan sebagainya. So itu cara yang untuk korang nak test sesuatu mesin, test sesuatu ball bearing. Okay, kalau kata macam ni, kau test 4 je ball bearing dia, kau tengok 4 je ball bearing dia. Tapi bila kau test, kau kayuh, kau cakap macam, kau cakap macam, macam ada ball bearing banyak tapi dia 4 je. So maksudnya kau kena ingat, bukannya dia kencing kau pasal ball bearing, dia tak tipu pasal bearing. Maksudnya dia lebih menggunakan grease untuk bergerak, dan dia punya gear-gear dalam lah, sistem gear dalam dia tu. Okay, so itu adalah sedikit pasal ball bearing. Jelas Okay, sekarang kita masuk yang bab terakhir sekali. Bab terakhir sekali ni adalah benda yang simple, yang orang cakap yang paling penutup lah. Penutup lah, bila korang dah beli mesin tu, inilah yang penutup dia. Penutup dia adalah
fishing line, iaitu tali pancing. So macam mana kau nak pilih tali pancing pula ikut mesin? Okey, macam kita cakap tadi, kita ambil contoh yang 4000 ni. Saiz 4000 ni. Okey. Saiz 4000 ni kita ambil kotak dia contoh kat sini. Okey. So, macam mana nak matchkan tali dengan mesin? Okey, dia saling bersangkut paut. Okey. Sebab itu kita buat susunan tadi. Yang pertama kau kena ingat sampai bila-bila, sampai habis kau beli mesin ni. Kau kena ingat kekuatan rod kau dekat rumah. Okey, bila kau dah tahu kekuatan rod kau dah pilih mesin apa saiz yang kau nak. Okey, macam kita cakap tadi, ada bajet tak ada bajet. Ada bajet boleh beli 2 3, tak ada bajet beli satu saiz. So, bila kau dah pilih satu saiz yang kau nak tu, kau tengok maximum drag dia 7 kilo. Bila kau tahu maximum drag dia 7 kilo, kau fikir dekat rumah, rod kau berapa kilo? Rod kau 6 kilo. Jadi kita bagi contoh tadi, rod 6 kilo, drag sini 7 kilo. So kau boleh beli mesin ni tapi jangan kunci sampai maksimum. So macam mana pula nak pilih tali dia? Tali dia pun bersangkut paut juga. That's why dekat sini contoh yang dia bagi sampai kekuatan tadi 6.4 kilo. Sebab maksimum drag dia 7 kilo. Kalau dekat sini ditunjuk kekuatan tali maksimum, ada test tali sampai 9 kilo, dah membohong sangat dekat situ. Test dia sampai 9 kilo, tapi kat sini tunjuk maksimum sampai 7 kilo je. Betul tak? So that's why dia letak 6.4. So bila automatic, bila kau tahu dekat rumah rod kau 6 kilo, maksimum drag 7 kilo, so kau boleh paling maksimum yang kau ambil pun ambil je dalam 5.5 kg untuk selamat. Sebab apa? Kalau kata kau terkunci drag ni ketat, kenapa kita cakap 5.5 tadi? Ini saya punya pendapat Tokey punya pendapat. Orang lain kat luar tu mungkin ada pendapat masing-masing. So ini saya tunjuk pendapat saya sendiri. Okay. So bila maksimum drag 7 kilo, kan, dah melebihi daripada kekuatan rod 6 kilo, betul tak? So macam mana nak selamatkan rod korang? Senang je. Kau ambil je tali 5.5 kg. Jangan ambil 6.4 sebab dia dah melebihi daripada rod, daripada joran kau. Sebab joran kau sampai 6.4 sahaja, 6 kilo saja. So dia akan menyebabkan, mungkin tak putus tapi akan merosakkan rod. Merosakkan rod tu maksudnya daripada segi kita cakap tadi dah, urat-urat fiber yang ada dekat rod tu mungkin akan putus, akan crack sikit. So lama-lama dia akan patah. Joran kau akan patah atau akan reput dan sebagainya lah. So bila kau ambil 5.5 ni, kau akan selamat. Sebab apa? Kalau kata kau terkunci maksimum 7 kilo, rod kau tak patah, tali kau yang akan putus. Faham tak dekat situ? Sebab itu kita cakap nak selamat kau ambil 5.5, 5 kilo, so tak ada masalah benda tu. So kalau kata kau ambil yang 6.4, kau terkunci maksimum pun, tali kau 6.4, rod kau 6, dia akan makan rod dulu. Rod kau akan sambar patah dulu. Faham? Tapi kalau kata rod kau tu luar biasa kuat dia daripada apa yang dia tulis, dia liat. Sekarang ni kan macam jenis rod, ada yang rod yang jenis liat dan sebagainya. So mungkin rod kau akan selamat, tali kau akan putus. Tapi kita tak nak ambil risiko, betul? Korang tak nak ambil risiko, biar putus tali, jangan patah rod. Rod mahal harga dia beratus-ratus, tali berapa je sangat. Ada yang tali beratus juga, tapi kita bagi contoh tali yang majoriti harga. Tali lagi murah daripada rod. So better yang tali yang putus daripada rod yang patah, betul? So nak selamat, macam mana kau nak pilih tali? Yang pertama sekali, kau kena tahu juga berapa banyak tali kau nak masuk. Okay, macam ni tunjuk 240 meter tali boleh masuk. Banyak tu. Diameter 0.3. Kalau kau rasa macam 0.3 ni tebal sikit lah, aku nak cek yang rendah. So kau cari tali yang material lain, brand lain. Sebab lain brand, lain diameter tali dia, lain diameter tali dia, lain kekuatan dia. That's why macam awal-awal kita cakap tadi, jangan kau samakan PE dengan pound. PE dengan pound tak sama. PE adalah diameter tali, ketebalan tali. Pound adalah kekuatan. Satu kekuatan lah, berat dan sebagainya. So that's why kita cakap tadi, lain diameter tali, lain kekuatan dia. Contoh macam PE tu ada satu nama saintifik dia, nama PE tu, iaitu adalah nama material tali. Material tali tu memang dia singkatan dia adalah PE. So PE material tali tu, material PE tu, dia memang orang cakap secara kebetulan 1 pound bersamaan dengan 10 kilo. Kebetulan. Tapi sebenarnya dekat market dekat luar sana, ada yang material PE juga. Material PE, diameter yang sama, tapi kekuatan dia lagi lebih daripada 10 pound. So jangan sesekali samakan PE dan juga pound. Memang tak sama benda tu. Okay. So kita balik pada tadi. Line tadi kau tengok, kalau kata macam okay, nak cari yang nipis sikit, so kau cari je tali brand lain.
Sebab kat market luar sana banyak tali yang lagi nipis, lagi kuat dia punya tu. So korang ada option benda tu. Tapi kat situ kau jangan lepas pandang macam cakap tadi kilo. Okay, jangan terlepas pandang kilo tu. Kau kena ingat rod dekat rumah kau berapa kuat, kau punya tali berapa kuat, okay, maximum drag kau berapa. So kau jangan ambil yang macam 4.5, sebab 4.5 ni orang cakap apa, mesin kau dah kuat lah, rod kau dah kuat dah 6 kilo, tapi kau ambil tali yang terlalu selamat sangat. So alang-alang ambil tu baik ambil yang macam ni, sebab jarak dia pun tak jauh sangat pun, 0.3, still 0.3 mm, melainkan dia 0.2, dia 0.3. So mungkin kau ada option dekat situ. Tapi kalau kata sama-sama 0.3, so alang-alang ambil je 5.5. Tapi kalau kau nak pakai yang lagi nipis, macam Tokey suka pakai tali yang nipis, yang halus tapi kuat, tapi selalu harga dia mahal sikit. Tapi orang cakap biar keluar modal sekali, janji puas hati, betul. So macam kita cakap tadi, nak selamat untuk pilih tali, jangan pilih tali yang melebihi daripada kekuatan kau punya rod. Kebanyakan dekat luar sana yang suka pilih tali yang kuat sangat, sampai dia terlupa kekuatan rod dia, sampai dia lupa kekuatan mesin dia. Kekuatan mesin tak apa, sebab kalau tali kuat sangat pun, rod kuat sangat pun, rod kuat, tali kuat, drag tak kuat, tali still akan keluar. Oh tak apa, memang orang cakap apa, tiga-tiga selamat. Tali, rod, mesin akan selamat. Sebab mesin ni takkan tercabut lah kalau kuat sangat pun. Tapi lama kelamaan dia akan merosakkan sistem drag. Sistem drag tu adalah sistem yang ada dekat dalam ni tadi, benda ni. Dia ibarat orang cakap apa, macam brake pad brake pad kereta, brake pad motor kan. So bila kau terlalu streskan dia, kau kunci maksimum, sebab kalau katalah dia 7 kilo, rod dekat rumah 10 kilo, tali pun kau pakai 10 kilo, tapi dia 7 kilo je, kau kunci dia maksimum. Tali ni kau berpusing je spool ni, sebab kau dah kunci maksimum. So lama kelamaan dalam, kalau kau buka pin ni, kau akan nampak nanti ada 2 ataupun 3, 4 lapisan apa tu, brake lah, brake system, iaitu pad dia tu. So bila kau paksa macam tu, lama-lama pad ni akan rosak. Bila pad ni akan rosak, kau kunci sampai 7 kilo pun dia dah tak akan grip lah. Kau kunci sampai 5 kilo pun dia dah terlalu ringan dah. Sebab apa, brake dia macam brake pad habis, macam tu lah. So bila kau nak servis, dah kena servis, nak repair dia balik. Sepatutnya benda ni boleh tahan lebih kurang dalam 5-6 tahun boleh tahan, benda ni 10 tahun boleh tahan kan. Tapi bila kau dah selalu henjut macam tu, silap-silap setahun pun dia dah janam lah. So that's why benda tu kita cakap tadi kena seimbang. That's why benda tu kena seimbang. Jangan ambil tali terlalu rendah. Sebab itu kalau kau perasan dekat kotak ni pun, dia tak ada tunjuk pun tali yang 2 kilo. Dia tak ada tunjuk pun tali yang 1 kilo. Dia tunjuk tali yang daripada rendah, dia tunjuk tali yang paling 6.4 je. Jelas tak itu? Dia boleh tunjuk yang sampai 9 kilo, 10 kilo, 12 kilo. Dia boleh test. Tapi tak sesuai dengan drag. Maksudnya dah tak logik dengan drag. Drag 7 kilo je. Betul tak? So kalau dia buat macam tu, nanti semua orang ikut yang kat situ. Bila mesin ni rosak, orang akan salah mesin ni. That's why dia buat sampai 6.4 je. So macam kita cakap tadi, kalau kau nak pilih apa tu, tali pancing, korang kena tahu kekuatan rod dekat rumah, korang kena tahu kekuatan drag korang, dan baru korang pilih tali yang bersesuaian. So diameter tu korang ambil option yang kedua. Bila kau dah tahu kekuatan yang mana kau nak, macam tadi cakap, kau dah tahu kekuatan rod, kau dah tahu kekuatan drag, kau dah tahu kekuatan tali, barulah kau ada option untuk pilih diameter tali. Okay, barulah kau boleh cari tali yang lagi nipis. Bila lagi nipis tadi tu, macam contoh 0.3 boleh masuk 240. Mungkin kalau kau jumpa 0.2 yang kekuatan yang sama, kau boleh masuk banyak sikit. Boleh kau masuk sampai 300 meter mungkin. So itu orang cakap apa, option yang kemudian, yang kedua. Yang pertama sekali macam cakap tadi, kau kena tahu rod kau punya kekuatan, drag kau punya kekuatan, kau punya drag, then baru kau pilih dekat diameter tadi. Okay, so simple je tadi. Itu adalah step-step untuk korang yang kat luar sana, orang baru nak beli mesin pancing tapi tak tahu. Even walaupun tak ada kotak dekat kedai tu, ada mesin je dia letak macam ni kadang-kadang. So kau jangan panik, korang jangan panik. Dekat sini semua ada tulis dah, ball bearing dia, gear ratio dia, dia punya jumlah tali boleh masuk berapa banyak, apa benda yang ada dekat kotak tu, semua ada dekat sini. Contoh macam tadi kita cakap, kat sini tunjuk 10 ball bearing, tapi kat kotak tulis 9. So kau jangan panik. So maksudnya ada tambah satu lagi ball bearing dekat sini. So fungsi dia sama macam mesin yang ada tunjuk 7 tambah 1 macam ni. Dia tunjuk 7 tambah 1, terus tulis dekat sini. Maksudnya tambah 1 tu dekat sini. Macam dekat sini dia tak ada tunjuk ball bearing, dia tak ada tulis bilangan ball bearing dia berapa. Okay, dia tak ada tunjuk bilangan ball bearing dia. Tapi kau boleh tengok dekat kotak, ataupun kau boleh test walaupun tak ada tunjuk ball bearing, tapi kau tengok brand. Oh, okay, brand. Lepas tu kau tengok harga dia.
boleh tahan harga dia kan. So kau test. Macam ni pun rate dia pun market pun lebih kurang dalam 200 something lah kan. So kau boleh test, kau lembut, okey kau cakap okey dia lancar, dekat tangan masa pegang pun tak ada rasa geseran, masa kau kayuh pun tak ada rasa macam geseran dia terhalang ke sebagainya, dia pusing pun lancar. Okey, so kau ada option boleh pilih ni ataupun kau boleh pilih yang terus ada tunjuk detail. Bila tunjuk detail je 10 ball bearing, so kau tak tahu ada tulis kat sini ke tidak ball bearing, sebab tadi ada tunjuk 7 tambah 1 tapi sini tak ada pula kan. So macam kita cakap tadi, kau test je mesin ni, kau try kayuh, kau pegang ni bukan pegang saja macam kita cakap tadi, bukan pegang saja. Kayuh ni bukan kayuh saja. Kayuhan pertama kau rasa ada geseran tak dekat tangan kanan kau ni. Kedua kau rasa masa kau kayuh tu ada geseran tak. Dan yang ketiga baru kau pull satu round kau lepas. Tengok dia punya hayunan tu, dia punya kelancaran dia tu. Lagi banyak ball bearing lagi lancar dia. So barulah kau ada option untuk barulah kau boleh ada option untuk pilih macam anti reverse. Anti reverse tu benda ni lah. Kadang ada orang tak tahu anti reverse tu apa benda tu. Anti reverse ada yang cakap ikan tu tak boleh reverse ke. So sebenarnya anti reverse tu inilah dia. So bila kau putar sikit pun dia tak boleh reverse balik dah mesin ni. Dia tak boleh reverse. Sebab dia terus lock. Dia tak ada free. Macam ni pun tak silap ini pun anti reverse, semua ni anti reverse. Nampak? So macam ni pun anti reverse. So benda ni option yang kau tak perlu nak tekan sangat. Okay, benda yang bukan orang cakap apa faktor utama kau nak pilih mesin. So benda ni hanya sampingan. Okay, macam ni. Okay, ni semua anti reverse ni. So tak ada nak tunjuk yang tak ada anti reverse. Semua anti reverse. Okay, sebab memang Toki kalau pilih mesin pancing, Toki lagi suka yang anti reverse lah. Sebab bila kalau kata kita letak mesin tu dekat pancang, bila kau kata kau adjust tali tu, dia tak ada patah balik. So tali akan kendur pula kan. So dia anti reverse lah. Dia banyak lagi kegunaan dia anti reverse ni, selain daripada sekadar tali tu kan. So benda tu orang cakap apa, sampingan. Sebab kalau explain semua benda tu nanti, korang yang orang baru dekat luar tu nak beli mesin pancing dah bertambah confused, bertambah pening kepala korang kan. So kita ambil secara ringkas. So kita ulang balik. Yang pertama, untuk beli sesuatu mesin pancing, yang pertama korang kena tahu kekuatan rod dekat rumah tu. Kekuatan rod dekat rumah tu berapa kilo. Okay, bila kau dah tahu berapa kilo, kau kena tahu bajet korang. Ada bajet besar ke bajet kecil. Ada bajet besar boleh beli 2-3. Tak ada bajet besar boleh beli satu mesin, tapi boleh pakai untuk semua tempat. Okay, yang kedua kau pilih saiz korang. Saiz tu sama ada kau macam kita cakap tadi bajet. Bila kau ada bajet tinggi, kau boleh beli satu yang kecil, satu yang besar. Satu guna dekat kolam, satu guna dekat tempat-tempat lain. Kalau kau tak ada bajet, kau ambil je saiz yang satu saiz yang selamat untuk semua tempat. Boleh guna dekat kolam, boleh guna dekat lombong, tasik, sungai, dekat kelong ke, dekat laut ke, kau boleh pakai. Tu kalau tak ada bajet lah kan. Kalau ada bajet, ada banyak pilihan. So yang ketiga tadi, lepas tu kau boleh pilih saiz. Kau tengoklah saiz korang, nak saiz kecil ke saiz besar macam cakap tadi. Lepas tu drag dia, kau tengok kekuatan drag tu, make sure drag punya kekuatan mesti seimbang dengan rod korang dekat rumah. Jangan dia terlalu kuat daripada rod. Kalau rod kuat sikit tak apa, jangan dia terlebih kuat. Dia kuat sikit tak apa, tapi bila dia kuat daripada rod, yang kita cakap tadi, adjust sikit. Jangan kunci sampai maksimum, sampai melebihi daripada kekuatan rod. Okay, kemudian barulah kau boleh tengok ball bearing dia. Kau test ball bearing dia. Dia tunjuk 10, betul ke 10? Nak tahu betul ke tak betul, tak payahlah barai. Test dia lembut tak lembut, apa semua kan. So macam kita cakap tadi, bila dah tahu ball bearing dia, bila kau dah confirm, nak ambil mesin ni, barulah kau pilih tali yang bersesuaian. Cari dia berdasarkan dia punya diameter, kekuatan dia. Pastikan kekuatan tali tu tak melebihi daripada kekuatan rod. Dan pastikan kekuatan drag tu mesti melebihi daripada kekuatan tali. Supaya apa, bila kau terkunci maksimum pun, tali akan putus, dia tak sambar rod. Kalau tali lagi kuat daripada rod, mesin kuat, dia kunci tali, tali mati, rod patah. Okay, so benda tu simple. Sebenarnya tak susah pun nak beli mesin pancing ni. Yang penting jangan ada satu je dalam kepala. Jangan letak brand tu adalah pilihan utama. Sebab itu dekat market luar sana tu, ada macam-macam jenis brand, beratus-ratus, beribu-ribu jenis mesin, berpuluh-puluh ribu pula model-model mesin pancing. Setiap tahun, setiap bulan ada je keluaran mesin-mesin baru. So benda yang paling utama korang kena tahu performance dia. Macam cara kita cakap tadi, macam mana korang nak pilih. Jangan letakkan brand sebagai pilihan utama. Sebab apa kita cakap, ada brand yang top pun boleh dikalahkan dengan brand yang cap ayam.
brand-brand yang tak terkemuka. Sebab apa? Kadang-kadang kat tempat kita tak terkemuka mesin tu. Dekat luar sana famous mesin tu. Sebab kita dekat sini dah disajikan dengan brand-brand yang sedia ada dekat market. Sedangkan brand-brand yang lain lagi banyak dekat luar sana yang lagi top daripada brand-brand yang kita kenal. Even kalau korang tengok pun sendiri, carta-carta ranking-ranking brand ni, kadang-kadang brand yang korang duk sanjung-sanjung power sangat tu pun, kadang-kadang dia ranking nombor 5, nombor 6 tau, ranking dunia. Brand yang korang tak kenal tu naik nombor 1. Mulalah korang cakap, oh ni berat sebelah. Sebenarnya bukan, sebab diorang nilai berdasarkan performance. Diorang nilai berdasarkan kualiti. Tapi kita nilaikan satu barang berdasarkan brand. Bila satu brand tu, oh brand ni terkenal, dah confirm brand ni power punya. Bila kau ada mindset tu, automatik kau akan terlepas pandang benda-benda yang kita cakap tadi. Ball bearing dia, sistem dia, kelancaran dia bila kita test tadi tu. So ingat, jangan letak brand sebagai pilihan utama. Kau tengok kualiti, kau test satu persatu. Toke kedai takkan marah kalau kau nak test mesin pancing. Kalau korang tak beli, mungkin lah akan masam sikit muka lah, tapi dia takkan marah lah. Tapi kalau kata korang letak satu brand tu, korang masuk kedai, toke brand ni ada tak? Brand ni ada tak? So sebenarnya benda tu dah salah daripada segi pemilihan sebenarnya. So make sure kena seimbang benda tu. Kau kena pilih berdasarkan performance, berdasarkan kualiti dan sebagainya. Okay? So yang benda-benda yang lain macam ball bearing apa benda tu semua tu, itu kita cakap adalah sampingan dia. Yang penting kau kena ikut step by step. Rod, budget, size, drag, lepas tu ball bearing dia, lepas tu baru kau pilih tali lah. Okay? So itu saja simple buat setakat ni. Okay, itu je kita nak ajar cara pilih mesin pancing korang kat luar sana. So jangan nak confuse, tak payah nak pening-pening lagi dah. Okay, tak payah nak tanya kawan-kawan lagi dah. Mesin ni okey tak? Mesin ni okey tak? Sebab lain orang lain dia punya fahaman. Lain orang lain dia punya, orang cakap, dia punya kegunaan, cara dia, style dia, lain-lain. Okay? So simple saja. Itu saja buat setakat ni. Hai, so macam mana? So macam mana pasal kita punya tips tadi tu? Itu adalah sedikit tips untuk kita memilih mesin pancing. Okay, sebenarnya mesin pancing macam kita cakap tadi ada banyak jenis. Ada yang jenis multiplayer, ada yang jenis spinning, ada yang BC. So kita harap dengan sedikit ilmu yang kita kongsi tu bermanfaat untuk semua. Dapatlah membantu kepada orang-orang baru yang di luar sana tak tahu macam mana pilih pancing. So boleh guna tips yang kita bagi tu. So kalau rasa video ni bermanfaat, boleh share, like and share kepada mereka yang memerlukan. Okay? So itu saja buat setakat ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.